Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, sahabat saya Dr. Yusof, sahabat panel, Ustaz Nudrus, Tuan Rektor, pihak penganjur, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita membincangkan tajuk bagi merungkai percanggahan berkaitan hadithul jariyah. Maka saya ingat tanpa melengahkan masa, saya terus masuk untuk membincangkan hadis ini. Boleh tolong projek slide saya? Baik. Pertama sekali, apabila kita menghuraikan hadis jariyah, saya sama seperti apa yang disebutkan oleh Dr. Yusof tadi, ceritanya bermula apabila seorang sahabat Nabi SAW membawakan hambanya kepada Nabi SAW dengan sebab-sebab yang berbeza. Lalu dia bertanya kepada Nabi, afa'u'tiqaha, apakah aku perlu memerdekakannya, ataupun intaraha mu'minah. Kalau Nabi SAW merasakan dia mu'minah, sahabat ini minta Nabi SAW menguji hamba ini sebelum memerdekakannya. Baik, pertama sekali di sudut kebarangkalian, apabila seorang sahabat membawa hamba kepada Nabi SAW, semua mungkin. Boleh jadi soalan Nabi SAW, Aina Allah? Boleh jadi soalan Nabi, atashhadin alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Adakah kamu bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Adakah man rabbuk, siapakah Tuhan kamu, dan sebagainya. Semua mungkin. Dan saya nak tekankan di sini, salah satu kemungkinan yang tidak boleh ditolak tentang soalan Nabi SAW adalah soalan aina Allah, di mana Allah? Kenapa? Kerana yang pertama sekali, kita kena faham, mereka hidup dalam satu masyarakat yang perkataan Allah, kalimah Allah bukan hak milik eksklusif orang Islam. Semua orang guna pada ketika itu. Musyrik, Kristian, Yahudi, semua orang guna kalimah Allah. Dan sebelum itu, masyarakat lama hidup dalam suasana politisme. Menyembah banyak Tuhan, yang mana Tuhan utama adalah Allah. The ultimate God adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada Tuhan-Tuhan lain. Lalu datang agama monotheism yang di-reintroduce oleh Nabi SAW, menyembah sekadar Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi untuk menguji seorang hamba yang tahap pengetahuannya sangat terbatas, pengetahuannya lemah, maka boleh sahaja Nabi SAW bertanya kepadanya, aina Allah? Seolah-olah kalau kita letakkan dalam konteks sebagaimana penyembah berhala pada hari ini, cuma bezanya di zaman itu semua mereka menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang paling besar, yang paling berkuasa. Jadi apabila Nabi SAW bertanya kepada hamba ini, aina Allah, signifikannya di mana Tuhan kamu, kedudukan Tuhan kamu, kebesaran Tuhan kamu, dan apa sahaja maksud lain. Apabila hamba ini menjawab fis sama', artinya, signifikannya di sini perempuan ini menafikan Tuhan-Tuhan yang di luar ini mempunyai kuasa, yang di bawah ini mempunyai kuasa. Tidak, Tuhan aku adalah yang di langit. Maka dengan itu kata Nabi SAW, ma'atiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia kerana dia mukminah. Dan itu yang pertama saya nak tekankan. Yang kedua, perkataan aina Allah ini, saya nak tekankan, nanti saya akan sebut tentang lafaz-lafaz lain, telah digunakan dan disahihkan oleh ramai para ulama. Mereka mensahihkan perkataan ini. Kalau ada kesempatan saya boleh tunjukkan satu persatu. Imam Ahmad, As-Sijzi, Ibn Abdul Bar, Abu Bakar Al-Baihaqi, Al-Baghawi, Ibn Rushd Al-Hafid. Ibn Rushd Al-Hafid, ahli falsafah, dia juga telah mensahihkan perkataan aina Allah. Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Ibn Muzaffar, Shihabuddin, Ibn Abdul Hadi, Az-Zahabi, Az-Zarkashi dan sebagainya. Ramai mereka mensahihkan hadis ini dengan lafaz aina Allah secara langsung. Dan kalau saya boleh kongsikan perkataan sebahagian daripada ulama, antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, apabila beliau mentafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Nabi SAW bertanya kepada hamba ini aina Allah, Imam Nawawi An-Nawawi menyebutkan, maka dalam bab ini para pemikir dan para ulama ada dua mazhab, iaitu mazhab salaf dan juga mazhab sebahagian besar ahli kalam, regardless of tafsiran. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah telah menerima bahawa hadis ini ditanya dengan lafaz aina Allah. Demikian juga Al-Qadhi Iyad sebelum daripada Imam Nawawi yang telah mensyarahkan Sahih Muslim menyebutkan perkara yang sama. Lafaz aina Allah ini tidak ditolak. Tapi ulama ada dua tafsiran tentang lafaz ini. Sama hanya menerimanya tafwid kerana beliau itu dalam mazhab beliau, ataupun mereka melakukan takwil. Ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Dan demikian juga Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dalam teks yang saya bawakan di sini, beliau menyebutkan Nabi SAW berpada dengan soalan aina Allah. Saya tak bawa ulama salafi di sini yang berpegang dengan akidah salaf, saya tak bawa pandangan mereka. Saya bawa pandangan ulama yang merupakan ahli kalam, yang mengikut sebahagian besar mereka mazhab Asy'ariyah. Beliau juga mengatakan ini diterima. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga menyebutkan perkara yang sama. Untuk mengelakkan perempuan ini masuk ke dalam syubhat ta'til, maka Nabi SAW menanyakan kepadanya aina Allah.
Maka apabila dia menjawab Allah di langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf dia beriman, merdekakan dia. Demikian juga Imam Al-Baihaqi rahimahullah, walaupun beliau menyebutkan bahawa lafaz Imam Muslim ada mukhalafah, ada khilaf, ada yang perbezaan beberapa lafaz, beliau menyebutkan bahawa hadis yang diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Katsir, daripada Hilal bin Abi Maimunah, daripada Muawiyah bin Al-Hakam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan lafaz Ainallah, adalah hadis yang sahih. Seterusnya, apabila kita memperbincangkan apa yang berlaku, situasi sebenar tentang hadis jariyah ini, ada satu konsep yang para ulama hadis bahaskan, iaitu perbezaan di antara ta'addudil hadisah ataupun hawadis dan ta'addudil riwayat. Bagaimana kita nak menilai sama ada hadis itu, peristiwa itu berlaku lebih daripada sekali, ataupun peristiwa yang sama tetapi para ulama menyampaikannya ataupun menceritakan tentangnya dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Ada disiplin ulama hadis, disiplin khas, ada buku yang ditulis tentang ini. Bagaimana membezakan di antara peristiwa yang berlaku lebih daripada sekali ataupun peristiwa yang sama yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeza-beza. Saya merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Ustaz Nodrus. Beliau sebut, tidak mungkin semua ini kejadian yang berbeza. Kalau setiap kali lafaz berbeza, semua kejadian berbeza, berapa puluh kali kejadian sebenarnya ataupun berapa belas kali. Dia tidak semudah itu. Dia bukan ada lafaz berbeza sahaja dianggap peristiwa yang berbeza. Tidak. Di sisi ulama hadis, ada disiplin khas bagi membezakan di antara khabar ini, peristiwa ini berlaku sekali ataupun tidak. Antaranya ada yang ditulis oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, sebahagian daripada kaedah ini. Ada tesis PhD yang ditulis oleh Dr. Hamzah Al-Wasim tentang ta'adudil hadithah fi riwayati hadith nabawiyah. Bagaimana merungkai situasi-situasi yang pelbagai. Demikian juga guru saya Dr. Suyuti menulis tentang ta'adudil hawadith, ta'adudil hadithah ataupun ta'adudil riwayat. Bagaimana merungkaikan hadis ini, berlaku sekali ke ataupun banyak kali. Ringkasnya, ada beberapa indikasi ataupun indikator bagi menunjukkan peristiwa ini berlaku lebih daripada sekali. Yang pertama, kalau konteksnya berbeza, siyak. Konteksnya berbeza, sebab kepada peristiwa itu berlaku berbeza. Dua peristiwa yang tak sama sekali, lain kisahnya, lalu Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama dalam kedua-dua situasi. Ini menunjukkan bahawa dua konteks berbeza, dua kisah berbeza. Antaranya tempat yang berbeza. Kalau perkataan Nabi SAW diucapkan di dua tempat yang berbeza, menunjukkan ini adalah dua hadis yang berbeza. Masa yang berbeza, ataupun dua orang yang berbeza klaim kisah itu milik mereka. Kata seorang sahabat, kisah ini berlaku kepada aku. Seorang sahabat lagi kata, kisah ini berlaku kepada aku. Kedua-duanya makbul. Maka di sini kita katakan dia berlaku lebih daripada sekali. Tetapi kalau tidak cukup syarat, walaupun ada perbezaan di dalam lafaz, para ulama mengatakan dia berlaku hanya sekali sahaja. Ini ada disiplin. Apabila kita balik kepada hadis al-jariyah, ada banyak indikator yang menunjukkan bahawa peristiwa ini berlaku lebih daripada sekali. Dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sebab kisah ini berlaku, aku tampak hamba aku bawa hamba aku jumpa Nabi SAW, kemudian Nabi tes hamba aku, dan dengan tes Ainallah, man ana, di mana Allah, siapa aku, hamba itu menjawab, Allah di langit, engkau adalah Rasulullah. Nabi SAW pun perintahkan untuk merdekakan hamba itu. Itu Muawiyah bin Al-Hakam. Yang kedua, Syarif bin Suwaid Al-Thaqafi. Kata Syarif bin Suwaid Al-Thaqafi dalam riwayatnya, ibu aku perlu melunaskan seorang hamba. Dia ada hamba yang dia perlu lunaskan. Lalu aku bawa hamba itu pergi kepada Nabi SAW. Nabi tes, maka dengan itu Nabi SAW perintahkan aku untuk merdekakan hamba ini. Yang kedua, ibu aku ada seorang hamba yang perlu dia lunaskan. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah dan sebagainya, ada seorang lelaki Ansar datang, dia kata, aku sendiri ada keperluan untuk memerdekakan hamba. Jadi ini indikasi yang pertama. Peristiwa ini berlaku lebih daripada sekali. Tiga sebab berbeza. Syarif bin Suwaid kata, ibu aku mesti melunaskan hamba. Ada kewajipan yang tertangguh. Muawiyah bin Al-Hakam kata, aku telah menampar seorang hamba. Dan juga Abu Hurairah kata, ada seorang lelaki Ansar yang dia perlu memerdekakan seorang hamba. Satu. Yang kedua, ciri yang kedua, siapa yang klaim kisah ini? Kata Syarif bin Suwaid Al-Thaqafi, kisah ini berlaku kepada aku. Aku yang bawa hamba aku sebab ibu aku perlu merdekakan hamba. Satu. Muawiyah bin Hakam As-Sulami kata, peristiwa ini berlaku kepada aku. Aku yang tampar hamba itu, lalu aku bawa pergi jumpa Nabi SAW. Abu Hurairah dan juga Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud kata, kisah ini berlaku kepada seorang lelaki Ansar. Muawiyah bukan Ansar, As-Sulami. Demikian juga Syarif bin Suwaid Al-Thaqafi, Thaqafi daripada Taif, bukan Ansar. Ada seorang lelaki Ansar. Kata Ubaidullah dan juga Abu Hurairah. Dan dalam riwayat Utbah bin Mas'ud dikatakan seorang perempuan membawa hamba kepada Nabi SAW. Maka di sini ada 4 konteks yang berbeza. Riwayat perempuan itu mungkin boleh dipertikaikan tentang sanadnya, boleh dipersoalkan. Tetapi Muawiyah klaim kisah dia,
Syarid bin Suwaid klaim kisah dia. Abu Hurairah kata kisah ini berlaku kepada seorang lelaki Ansar, dan juga Utbah bin Mas'ud kata kisah ini berlaku kepada seorang lelaki kepada seorang perempuan. Menunjukkan ini isyarat lain bahawa kisah ini berlaku lebih daripada sekali. Meskipun dalam riwayat ada alayya raqabah, tapi orang yang berbeza menunjukkan peristiwa yang berbeza. Seterusnya, jawapan Jariyah juga berbeza-beza. Ada jawapan riwayat Abu Hurairah dengan bahasa isyarat, dengan menunjukkan bahasa isyarat. Ada riwayat Muawiyah dengan dua soalan sahaja, Ainallah dan Man Ana, di mana Allah dan siapakah aku. Ada riwayat dengan banyak soalan tambahan. Dalam Ubaidullah ada tambahan soalan, atuqinina bil ba'thi ba'dal maut. Dalam riwayat lain, atusallina khams. Jadi persoalan yang berbeza menunjukkan peristiwa ini juga berlaku berbeza-beza. Saya akan jelaskan nanti apa yang berlaku tentang persoalan ini. Seterusnya, kalau ingin menilai hadis, dia ada evidence, mesti dilihat kepada evidence. Okey, hadis kalau kita umpamakan seperti crime scene, kalau ingin menilai crime scene, kita perlukan evidence. Di mana evidence tu dikutip untuk jenayah, pergi kepada crime scene. Di situ anda mungkin jumpa senjata, mungkin anda akan jumpa banyak dan sebagainya. Untuk mengaji hadis, dia ada scene hadis tu sendiri. Dia ada lapangan di mana data-data akan berada di situ. Lapangan hadis adalah jalur-jalur sanad dan matan-matan riwayat. Ini mesti dilihat. Sebab dari sini kita akan kenal di mana berlaku mutaba'at. Dua orang rawi yang meriwayatkan kisah yang sama. Di mana berlaku syawahid. Dua orang rawi yang riwayatnya berbeza tetapi membawa isu yang sama. Ini semua adalah seni dan ini adalah mainan lapangan dalam hadis. Dalam hadis, kalau nak taklid, kita boleh kata, saya rasa Muslim lebih kuat daripada Ibn Abi Shaybah. Saya rasa Abdul Razak lebih kuat daripada Darimi. Saya rasa Malik lebih kuat daripada Abu Dawud. Yes, untuk level orang yang bertaklid. Tetapi the moment kita mahu melihat dan juga mentarjih hadis, mesti melihat kepada lapangan, mesti melihat kepada setiap satu sanad dan setiap satu matan, kerana di situ ada jawapan. Ringkasnya, kalau melihat dalam slide yang saya kongsikan di sini, para ulama menyebutkan apabila hadis itu ada perbezaan, para ulama akan menilai boleh ataupun tidak perbezaan-perbezaan ini digabungkan. Kalau boleh digabungkan, ada dua cara menggabungkannya. Sama ada dia berlaku dalam dua kisah yang berbeza, ataupun telah berlaku rawi hadis mengubah-ngubah lafaz pada sebahagian kisah. Ini boleh di-track dalam hadis. Dengan mutaba'at, kita akan lihat siapa yang berbeza dengan orang lain. Kalau dia berbeza, kisah itu kisah yang sama, maka lafaz itu dia yang bawakan. Ini boleh dinilai dan boleh diketahui oleh ulama hadis. Kalau tak boleh nak gabung dah hadis ni, nak kata dua peristiwa berbeza pun tak boleh, ataupun nak kata riwayat dengan makna pun tak boleh, maka para ulama akan melakukan tarjih. Bila mereka melakukan tarjih, ada hadis yang kuat, hadis itu akan menjadi hadis yang mahfuz, diterima. Ada hadis yang lemah, hadis itu akan menjadi hadis yang syaz, ditolak. Kalau tak boleh buat apa-apa dah, tarjih pun tak boleh, jamak pun tak boleh, pertelingkahan yang sangat banyak, para ulama akan katakan ini adalah kes muttarib. Muttarib artinya hadis yang sanad dia lebih kurang sama, tak boleh nak kuatkan satu di antara yang lain, maka tertolak kesemuanya. Jadi ini penting. Pada penilaian ulama mustalah hadis, istilah muttarib ini, ulama yang datang seperti Ibnu Salah dan sebagainya, mereka mengatakan istilah muttarib ini berlaku pada hadis-hadis yang tak boleh diselesaikan. Dan kita akan lihat bagaimana dalam hadis al-jariyah, sebenarnya walaupun dikata ini muttarib, sana muttarib dan sebagainya, maksud sebenarnya mungkin mukhalafah, perbezaan yang bukan tak boleh diselesaikan, boleh diselesaikan, dan kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Seterusnya, saya akan masuk kepada bahagian yang lebih penting. Bagaimana merungkai hadis jariyah. Jadi persoalan Nabi SAW bertanya soalan kepada hamba perempuan, ini diriwayatkan sekurang-kurangnya daripada 4 orang sahabat, selain daripada riwayat-riwayat persendirian yang lemah. Satu, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Bani Sulaim ini tinggal di antara Madinah dan juga Mekah. Yang kedua, hadis Syarid bin Suwaid Al-Thaqafi. Al-Thaqafi, Bani Thaqif ini tinggal di Taif. Yang ketiga, hadis Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas tentang seorang lelaki Ansar. Ini mungkin satu kisah yang sama. Macam mana tahu satu kisah yang sama? Nanti saya akan sebutkan bagaimana. Ada evidence di dalam hadis yang menunjukkan bahawa ketiga-tiga ini mungkin merujuk kepada kisah yang sama. Yang keempat, hadis Utbah bin Mas'ud tentang seorang perempuan, yang riwayat ini mungkin ada perbahasan yang kita akan bahaskan kemudian. Seterusnya, riwayat-riwayat tunggal tentang hadis al-jariyah yang pada penilaian saya kesemuanya ada kelemahan yang kita akan nilai juga. Pertama sekali, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Hadis ini, boleh saya besarkan tak? Okey, hadis ini diriwayatkan daripada Muawiyah oleh Atha bin Yasar. Daripada Atha bin Yasar diriwayatkan oleh Hilal bin Abi Maimunah. Daripada Hilal bin Abi Maimunah, sekarang ni semua thiqah.
diriwayatkan oleh dua orang besar dengan lafaz yang sama, iaitu Yahya bin Abi Kathir dan juga Malik bin Anas. Daripada Yahya bin Abi Kathir diambil Harb Abban Al-Auza'i. Sekurang-kurangnya ini Al-Auza'i, Hajjaj As-Sawaf dan juga Ma'mar. Jadi 5 orang yang besar. Tuan-tuan boleh tengok color code saya. Kalau saya bentukkan kelabu itu artinya dia panggil thiqatu thiqat. Highest level. Kalau taekwondo artinya black belt, 6 dan. Yang warna kelabu tu. Warna biru tua, thiqah. Warna biru muda mereka ini adalah rawi yang saduq. Biru muda. Warna hijau mereka ini adalah rawi-rawi yang makbul. Saduq, warna hijau menunjukkan rawi yang saduq yukhti. So ada 4 level ni. Paling tinggi sampai yang paling bawah. Saya perlu stop ke sambung ni? Azan. Okey, saya sambung. Hadis ini tersebar daripada Yahya bin Abi Kathir dan juga Malik bin Anas. Daripada Imam Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahab, Qutaibah bin Sa'id, Ibn Qasim, Mus'ab dan juga Yahya At-Taimi. Artinya, daripada dua orang ini, Yahya bin Abi Kathir dan juga Malik bin Anas rahimahumullah, hadis ini berubah menjadi mutawatir. Di situ bermula hadis jariah dengan lafaz Ainallah menjadi mutawatir. Direkod oleh lebih daripada 20 orang. Ada dalam lebih daripada 20 kitab hadis dengan lafaz yang disepakati oleh kedua-duanya, iaitu Ainallah dan juga Man Ana. Kecuali ada perbezaan sikit daripada Ibnu Qani', boleh lihat warna hijau. Semua lafaznya disepakati oleh rawi peringkat pertama, thiqatu thiqat, thiqatu sabut dan juga thiqah. Kecuali Ibnu Qani' yang warna hijau tadi, saduq, yukhti, ada lafaz yang berbeza. So balik kepada penilaian tadi, apabila ada perbezaan sebegini, yang lemah akan ditolak kalau bercanggah dengan yang lebih kuat. Apatah lagi seorang yang lemah bercanggah dengan 20 orang yang lebih kuat, tak boleh pakai. Nanti kita akan cek lebih detail kemudian. Kemudian, apabila kita menceritakan tentang hadis Muawiyah bin Al-Hakam, saya menilai apa yang disebutkan oleh Ustaz Nodrus. Beliau sebut, Nabi bertanya dalam bahasa isyarat. Kata beliau, ada evidence, iaitu perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, mustafhiman man fis sama. Mustafhiman man fis sama. Dalam keadaan Nabi bertanya, siapa yang di langit? Seolah-olah memberi isyarat bahawa ini berdasarkan petunjuk. Dan juga dalam slide lain, di tempat lain, Ustaz Nodrus kata, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bahawa semua syawahid bagi Hilal bin Abi Maimunah adalah da'if. Sebenarnya dua slide ini ataupun dua ucapan ini bercanggah. Sebab syawahid bagi hadis Muawiyah merujuk kepada hadis Taubah Al-Ambari. Taubah Al-Ambari adalah syawahid bagi hadis Muawiyah. Dan Taubah Al-Ambari, dalam riwayat itulah yang ada lafaz mustafhiman man fis sama. Jadi kalau kita menilai hadis ini, pergi kepada kitab hadis, scene of hadis, kita akan melihat bagaimana dua kenyataan ini sebenarnya bercanggah. Baik, seterusnya, di mana datang perkataan mustafhiman man fis sama? Perkataan ini hanya disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. The only person. Tanpa sanad. Al-Imam Az-Zahabi datang tahun 800-900. Jadi tanpa sanad, ada 500 tahun rantaian itu terputus. Lafaz ini tidak pernah disebutkan oleh mana-mana muhadis awal. Tak ada dalam Muwatta', tak ada dalam Musnad, tak ada dalam Sunan, tak ada dalam Musannaf, tak ada dalam mana-mana kitab. Hanya datang dalam kitab Az-Zahabi, iaitu Al-Ulu dengan lafaz mustafhiman man fis sama. So clear evidence. Tak boleh pakai ni untuk tolak yang tadi. Saya cuba mengeraskan kepala, mencari-cari asal usul hadis ini. Maka saya cari, akhirnya saya dapat ada sedikit link. Dalam riwayat Az-Zahabi disebutkan an sahibi jariyati nafsiha, daripada tuan kepada jariyah. Lafaz ini dikongsi bersama oleh Al-Mizzi dalam oleh Al-Mizzi dalam Tuhfatul Ashraf. Dan saya lihat di dalam Ad-Daraqutni. Daraqutni menyebut di dalam Al-Ilal, Daraqutni menyebutkan rantaian sanad ini tanpa disebutkan matan hadis. Teks hadis tak disebut. Dan kita tahu, apabila hadis itu matanya tak ada dalam tempat lain, melainkan ada dalam Daraqutni sahaja, itu adalah isyarat bahawa hadis itu adalah hadis yang mungkar. Tak ada di tempat lain. Dan apabila digabungkan ini, menunjukkan bahawa hadis ini dengan lafaz ini berkemungkinan besar datang daripada Taubah Al-Ambari, daripada Atha' bin Abi Yasar, daripada Nabi sallallahu, daripada Muawiyah bin Hakam. Taubah Al-Ambari. Az-Zahabi tak sebut. Tapi ada perkataan an sahibil jariyah. Bila kita re-clarify dengan apa yang disebut oleh Daraqutni, mungkin dia merujuk kepada Taubah Al-Ambari dan juga apa yang disebut oleh Al-Mizzi. Seterusnya, kalau nak dibandingkan, kononnya nak kata sebenarnya bahasa isyarat yang lebih kuat, tak boleh. Atas dasar apa? Pertama sekali, Taubah Al-Ambari yang bersendirian, tak ada dalam mana-mana kitab hadis, tak boleh diterima sebagai alasan untuk menolak hadis Hilal bin Abi Maimunah. Kalau hadis ini dipetik Daraqutni dia sendiri di dalam kitab Al-Ilal, setelah menyebutkan hadis ini dia sebut was sahih hadis Yahya bin Abi Kathir wa Fulaih an Hilal.
Kata Daraqutni selepas menyebutkan kesemua syarat ini. Kata Az-Zahabi, hadha hadis sahih rawahu jama'ah min thiqat an Yahya bin Abi Katsir. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh thiqat daripada Yahya bin Abi Katsir. Kata Ibnu Abdul Bar, setelah beliau menyebutkan sanad yang pelbagai-bagai, kata Ibn Abdul Bar, ahsanun nas siyaqan lahu Yahya bin Abi Katsir. Saya bukan nak claim otoriti ulama yang sebut, tapi saya akan buktikan bukti-bukti menunjukkan perkataan mereka bertiga ni betul. Ringkasnya begini, kalau kita tak tahu, kita tiru orang yang tahu, senang. Kita jangan tiru orang yang tak tahu. Kalau kita telah membaca di dalam Daraqutni, boleh keluarkan sanad-sanad Daraqutni, tiru sahaja kesimpulan Daraqutni. Sebab melainkan kita tahu, kita want to go through every single sanad dan matan, okey, hang boleh buat kesimpulan yang berbeza. Tapi kalau kita pun tak tahu, tiru je lah orang yang tahu, senang. Ketiga-tiga mereka yang menilai hadis ini mengatakan yang paling sahih adalah riwayat Yahya bin Abi Katsir daripada Hilal bin Abi Maimunah. Seterusnya, kita tak boleh pakai lafaz mustafhiman man fi sama' tu, memang tertolak. Dah lah tak ada dalam mana-mana kitab hadis. Dia datang disebutkan oleh Az-Zahabi dengan sanad yang terputus. Kalau dikaji-kaji, sanadnya pergi kepada Taubah Al-Ambari. Taubah Al-Ambari keseorangan tak boleh digunakan sebagai hujah untuk menolak apa yang disepakati oleh Malik dan Yahya bin Abi Katsir. Ini clear dalam ulumul hadis. Kena jelas. Dr. Umar boleh confirm apa yang saya cakap. You tak boleh guna. Contohlah, kita tak boleh pergi cerita dekat orang, taekwondo ni cara tumbuk ada dua. Hari tu aku jumpa satu orang black belt tali pinggang, black belt 6 dan dia kata tumbuk macam ni. Tapi aku ada jumpa satu orang tali pinggang biru, dia kata tumbuk cara lain, ada khilaf. Kita kata mana boleh khilaf macam tu? Apatah lagi kalau Yahya bersama dengan Malik. There is no question. Riwayat Taubah Al-Ambari tertolak. Seterusnya, kalau melihat kepada periwayatan Hilal bin Abi Maimunah daripada Atha adalah riwayat yang masyhur. Ada 20 kali dalam Sahih Bukhari sahaja. Dalam Sahih Bukhari, Hilal mengambil daripada Atha bin Abi Yasar. Tetapi riwayat Taubah Al-Ambari daripada Atha bin Abi Yasar tak ada langsung dalam kutub sitah. Dalam Bukhari ada satu riwayat Taubah Al-Ambari, dalam Muslim ada satu. Ini Taubah daripada Sya'bi, Anas, Muhammad bin Ibrahim dan sebagainya. Tapi tidak ada Taubah yang diambil daripada Atha bin Abi Yasar. Jadi balik kepada persoalan tadi, boleh tak kita nak kata sebenarnya ini dengan bahasa isyarat? Sebab dalam kitab Az-Zahabi ada lafaz mustafhiman man fi sama', tak boleh. Lafaz itu tidak ada dengan mana-mana sanad yang bersambung kepada para sahabat Nabi SAW ataupun mana-mana kutub sitah. Dan juga lafaz itu kalau ada sekalipun ia daripada Taubah Al-Ambari. Apabila Taubah Al-Ambari berbeza dengan apa yang disepakati oleh Malik dan juga Yahya bin Abi Katsir, Taubah Al-Ambari tertolak. Ini clear. Seterusnya, dikatakan ada dua version hadis Muawiyah bin Al-Hakam, di mana dalam Mu'jam As-Sahabah oleh Ibnu Qani', perawi dia sama dengan Muslim tapi dengan lafaz man rabbuk. Baik, ini saya nak jelas juga sebab itu penting untuk kita nilai ulum hadis ni. Semua yang meriwayatkan hadis ini daripada jalan Malik dan Yahya. Boleh lihat ya, daripada Malik, Imam Syafi'i start point daripada Malik, ada 6 orang meriwayatkan dengan jalan itu. Abdullah bin Wahab ada 3, Qutaibah bin Sa'id ada 1, Yahya bin Abi Katsir juga daripada Hajjaj As-Sawaf sangat masyhur, 13 jalan. Sebahagian daripada mereka thiqatus sabut dan sebagainya. Ini semua sepakat dengan lafaz yang sama, iaitu ainallah man ana. Tiba-tiba ada satu sahaja jalan daripada Fulaih bin Sulaiman, daripada Muhammad bin Ahmad bin Barra, daripada Ibnu Qani', dalam kitab Ibnu Qani' dengan lafaz man rabbuk. Kau bayangkan satu riwayat daripada Fulaih yang bercanggah dengan riwayat lain daripada Fulaih, sebab riwayat itu ada soalan ainallah juga. Satu riwayat ini macam mana boleh dijadikan asas untuk kita kata ada ittirab, sebab berbeza riwayat daripada Atha bin Abi Yasar ataupun daripada Hilal bin Abi Maimunah. Tak boleh. Riwayat Ibnu Qani' ini tertolak jelas. Apatah lagi Ibnu Qani' tarafnya adalah saduq yukhti. Dia dipercayai tapi banyak buat silap. Kita tak boleh bandingkan dia dengan Yahya bin Abi Katsir walaupun Yahya berseorangan, yang mana thiqatus sabut. Apatah lagi kalau Yahya bersama dengan Malik. Baik, kalau nak kata ada percanggahan sekalipun, di mana percanggahannya? Dalam riwayat Ibnu Qani' disebutkan soalan Nabi SAW, man rabbuk? Jawab hamba itu allazi fis sama', iaitu di langit. Riwayat ini sebenarnya perbezaannya sangat kecil. Yang pertama Nabi tanya di mana Tuhan kamu? Dalam riwayat majority dia katakan Tuhanku di langit. Yang kedua Nabi kata siapa Tuhan kamu? Dia katakan Tuhan aku adalah Tuhan yang berada di langit. Kedua-dua riwayat ini membawa maksud yang sama. Jelas menunjukkan bahawa perbezaan ini berpunca daripada Ibnu Qani' telah menukar lafaz riwayat. Macam mana nak tahu?
kena kaji mutaba'at dan syawahid untuk hadis al-jariyah. Di situ kita akan dapat jawapan. Buka Sahih Muslim, buka Ibnu Qani', tak ada jawapan. Jawapan hanya datang dengan kita menelusuri setiap satu daripada jalan periwayatan. Kalau nak pegang riwayat Ibnu Qani' juga, ini lebih jelas menunjukkan bahawa Allah di langit. Sebab soalan Nabi, siapa Tuhan kamu? Dia kata, Tuhan aku adalah yang berada di langit. Nabi confirm, Nabi kata, i'tiqha, merdekakan dia, kerana dia mukminah. Ala kulli hal, kalau nak menerima kedua-dua riwayat, tasarrufur ruwat telah berlaku pada riwayat Ibnu Qani'. Kalau nak menerima satu sahaja, tidak ada cara lain. Semua muhadis akan sepakat apa yang telah disepakati oleh Malik dan Yahya bin Abi Kathir lebih kuat daripada Ibnu Qani'. Seterusnya, hadis ini tak sepakat riwayat Muawiyah, ada ittirab. Ada ittirab. Dalam kenyataan pertama Ustaz Nodros dikatakan, Dr. Omar Muhammad Noor kata bukan Muawiyah tapi bukan Muawiyah tapi Amr bin Hakam. Dalam kenyataan kedua seterusnya dikatakan tak, sebenarnya ada kesilapan, typo sikit, sebenarnya adalah Muawiyah bukan Amr. Saya tak apa, saya rasa ini kesalahan yang biasa berlaku. Dr. Muhammad Noor boleh tersilap, saya boleh tersilap yang sebegini. Kita tersilap nama, tersilap baca. Sepatutnya yang kuat adalah Muawiyah bin Hakam, tapi kita tersilap katakan yang kuat Amr bin Al-Hakam. Okey, boleh berlaku. Tetapi kalau kita copy that mistake, itu menunjukkan yang kita tak baca buku lain. Because kalau kita baca sekurang-kurangnya 2 buku, Dr. Omar bin Muhammad Noor dan juga buku lain, kita will definitely know kesilapan di sini adalah pada menamakan Omar bin Al-Hakam. Dia sepatutnya Muawiyah bin Al-Hakam. Dan ini bukan itirab ya, bukan itirab. Why? Kerana saya sebut tadi, setiap hadis ada DNA. Dengan DNA itu kita tahu hadis ni kisah yang berbeza ataupun kisah yang sama. Hadis ini DNA-nya sama, share. Daripada orang yang sama, daripada Hilal, daripada Atha, daripada Muawiyah, sama. Lafaznya sama, Ainallah dengan Man Ana. Malik namakannya Amr bin Al-Hakam. Maka disebabkan itu Malik dalam penjenamaan ini telah bercanggah dengan ramai orang lain. Bercanggah dengan Fulaih, bercanggah dengan Yahya bin Abi Kathir, bercanggah dengan Abu Salamah, bercanggah dengan Usamah bin Zaid. Dan kesemua mereka ini menyatakan bahawa Muawiyah bin Al-Hakam. Disebabkan itulah Ibn Abdul Bar mengatakan bahawa menamakannya Omar bin Hakam, Omar bin Hakam adalah salah. Ini adalah waham daripada Malik. Tidak menjejaskan hadis ini kerana kesalahan ini dikesan oleh para ulama dan ulama tahu. Setelah sepakat muhaddisin sebenarnya adalah Muawiyah bin Al-Hakam, bukan Omar bin Al-Hakam. Ini waham daripada Malik. Demikian juga kata Imam Syafi'i, Malik telah tersilap di dalam menamakan 3 orang, salah satu di antaranya adalah Omar bin Al-Hakam. Jadi hadis ini bukan itirab. Tak ada masalah. Waham daripada Imam Malik rahimahullah ketika menamakannya Omar bin Al-Hakam. Jadi ringkasannya, riwayat hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami adalah dengan lafaz Ainallah dan Man Ana. Riwayat ini adalah riwayat yang disepakati oleh Malik dan juga Yahya bin Abi Kathir, dan puluhan orang meriwayatkan daripada 2 orang hardcore muhaddis ini. No question. Taubah tak boleh dilawan dengan mereka. Ibnu Qani' tak boleh digunakan untuk menolak apa yang disepakati oleh mereka. Baik, seterusnya hadis yang kedua. Hadis Syarid Ibnu Suwaid As-Thaqafi. Hadis Syarid Ibnu Suwaid As-Thaqafi, kata Ustaz Nodros, dalam hadis Syarid pun ada percanggahan. Apa yang Nabi tanya sebenarnya? Ada yang Nabi tanya dalam riwayat Ahmad, Man Rabbuk wa man ana. Dalam riwayat Darimi, Atashhadin alla ilaha illallah. Betul atau tidak? Betul. Ada percanggahan. Tapi boleh soft atau tidak? Boleh soft. Macam mana nak soft? Kalau kita sekadar baca buku ketiga, ini Darimi, ini Ahmad, percanggahan, no, you cannot solve like that. Nak solve, go through setiap satu daripada buku-buku yang menakalkan perkataan ini, dan di situ kita boleh buat penilaian. Di mana masalahnya? Masalahnya, riwayat daripada Syarid bin Suwaid ini diriwayatkan daripada Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr saduq yukhti, di pertengahan. Dan ada 3 orang yang meriwayatkan daripadanya, iaitu Ziyad ibn Rabi', Abdul Aziz Al-Qasmili dan Abu Muawiyah. Ketiga-tiga mereka meriwayatkan dengan lafaz Ainallah Man Ana, sama macam riwayat Muawiyah tadi. Hamad bin Salamah meriwayatkan dengan lafaz Man Rabbuk Man Ana. Kecuali satu sahaja, riwayat Ad-Darimi daripada Hamad bin Salamah juga dengan lafaz At-Tashhadin alla ilaha illallah. Jadi, mari kita belajar ulum hadis sama-sama. Dalam kes ini, perbezaan yang sebegini, 3 orang sepakat dengan lafaz Ainallah Man Ana. Ainallah Man Ana. 3 orang. Al-Qasmili, Ziyad dan juga Abu Muawiyah bercanggah dengan seorang, iaitu Hamad bin Salamah. Kesemua mereka thiqah. Ikut kaedah muhaddisin, yang dipegang adalah apa yang disepakati oleh thiqat. Seorang jadi syaz. Satu.
Yang kedua, pada riwayat Hamad bin Salamah, Ad-Darimi seorang sahaja yang kata atasyhadin alla ilaha illallah, orang lain semua kata man rabbuk man ana. Artinya Ad-Darimi buat double mistake di sini. Bukan melemahkan Ad-Darimi, tapi this is how we deal with hadis. Dengan menyelusuri sanad dan matan, kesemua jawapan ada di situ. Siapa yang betul, siapa yang silap, siapa yang tersilap untuk mencapai kebenaran di depan, you know all. Maka hadis ini, kalau ingin menilai lafaz yang paling kuat, semestinya apa yang disepakati oleh Abu Muawiyah, Al-Qasmili dan Ziyad bin Rabi' itu didahulukan berbanding apa yang disebutkan oleh Hamad bin Salamah. Tapi kalau nak terima Hamad bin Salamah juga, atas dasar kebanyakan muhaddisin kemudian mengambil daripada Hamad bin Salamah, saya tak ada masalah, boleh terima. Ini riwayat yang berbeza daripada Syarif bin Suwaid Al-Thaqafi. Mungkin di sini ada ruang untuk berbeza pandangan. Ada muhaddis akan lihat riwayat Hamad bin Salamah di-pick up oleh ramai muhaddisin kemudian, maka riwayat itu didahulukan. Boleh. Tapi ini tidak langsung menjejaskan hadis Muawiyah bin Al-Hakam tadi. Itu cerita lain, orang lain, tentang tujuan lain. Syarif kata, mak aku pesan kat aku untuk merdekakan seorang hamba. Muawiyah kata, aku pergi tampak seorang hamba lalu aku perlu merdekakan hamba itu. Tu nampak tak? Dua. Dia tak boleh jadi satu. Seterusnya, hadis Ubaidullah bin Mas'ud dan Utbah bin Mas'ud, hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Hadis ini, kata Ustaz Nadrus, riwayat Imam Malik ada meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, daripada Ubaidullah, sama juga dengan lafaz atasyhadin alla ilaha illallah. Riwayat ini sahih, bahkan lebih sahih daripada apa yang ada dalam Muslim. Ini persoalannya. Betul tak ini lebih sahih daripada apa yang ada dalam Muslim? Kita boleh nilai sama-sama. Saya nak sebut sekali lagi. Muslim bukan maksudnya Muslim ya. Muslim maksudnya Muslim, Abu Daud, Bukhari dalam qiraah khalfal imam, Ahmad, Ibn Abi Shaybah, nanti saya akan sebutkan. 20 kitab, bukan Muslim seorang sahaja. Baik. Cek hadis ini. Hadis ini daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri, daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, daripada, kata Ubaidullah, seorang lelaki Ansar. Kata Ubaidullah, seorang lelaki Ansar. Artinya apa? Tidak ada bukti bersambung. Tidak ada bukti sanad ini bersambung dengan lelaki Ansar tadi. Ini kata siapa? Kata Malik dan Yunus. Malik, Yunus. Tengok ya, ikut dengan dia. Kata Ma'mar tukar sikit riwayat. Ma'mar kata, bukan sesungguhnya seorang lelaki Ansar, tapi Ubaidullah kata daripada seorang lelaki Ansar. So sekarang ada clash. Malik dengan Yunus kata, ini cerita tentang seorang lelaki Ansar. Jadi di sini belum ada bukti Ubaidullah berjumpa dengan orang tu ataupun mendengar cerita tu. Okey, ini Malik dan Yunus. Kata Ma'mar, Ubaidullah mendengar daripada seorang lelaki Ansar. So sanadnya bersambung. Mana yang kuat? Di sini, dalam kes ini, dalam ilal, kata Abu Hatim menyebutkan Abu Hatim dan juga Yahya bin Malik dan juga Yahya bin Sa'id, kalau seingat saya, silapan tulisan di situ, Malik athbat ashab Zuhri. Kalau orang berbeza pandangan, Zuhri kata apa? Ini daripada Zuhri dan juga Ubaidullah, Malik yang paling kuat. So kalau berbeza, nak ikut siapa? Ikut Malik. Kalau ada perbezaan di antara mereka. Yang kedua, kata Daraqutni, yang sahih daripada Zuhri, hadis ini adalah mursal. Ubaidullah daripada seorang lelaki Ansar. Ubaidullah Ubaidullah berkata sesungguhnya seorang lelaki Ansar. Tak ada bukti Ubaidullah ambil daripada lelaki Ansar itu. Demikian juga kata Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, ini adalah mursal. Okey, itu yang pertama. Jadi hadis ni bersambung ke tidak sanadnya? Mengikut apa yang disepakati oleh Malik dan juga Yunus, sanadnya tak bersambung. Meskipun nak ambil perkataan Ma'mar, untuk kata dia bersambung, nak ambil perkataan Ma'mar, Ubaidullah ada satu isu lagi di kalangan muhaddisin. Anah. Ubaidullah belum bererti sambung daripada sahabat. Boleh cek dalam kitab Tarajim Ruwat, Ubaidullah ada satu trend di mana apabila dia mengatakan daripada seorang sahabat, kadang-kadang dia tak dengar daripada sahabat tu. Dia meriwayatkan anah daripada sahabat-sahabat yang besar, Umar dan sebagainya, tapi dia tak dengar daripada mereka. So ringkasannya, hadis ini mursal. Hadis ini mursal. Kenapa mursal? Awak tak kata bersambung. Sebab Malik dan Yunus bersepakat katakan dia mursal, Ma'mar katakan dia bersambung. Boleh jadi dua-dua? Tak, bukan boleh jadi dua-dua. Apabila berbeza, kata para nuqat, kalau murid Zuhri berbeza, maka yang dipegang paling utama adalah Malik. Okey, apa lafaz riwayat ini? Atasyhadin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah atuqinina bil ba'thi ba'dal maut. Ada 3 soalan. Seorang lelaki Ansar jumpa Nabi SAW. Nabi SAW tanya, kau beriman tak tidak ada Tuhan melainkan Allah? Kau beriman ataupun tidak bahawa aku adalah pesuruh Allah? Dan kau beriman ataupun tidak ada kebangkitan selepas kematian? Dia jawab 3 soalan. Lelaki Ansar.
adakah riwayat ini tertolak? Ini cerita lain. Tadi Muawiyah bin Hakam itu cerita As-Sulami. Cerita Syarik, cerita lain. Ini seorang lelaki Ansar, mereka berdua bukan Ansar. Jadi boleh jadi ini cerita lain. Seterusnya, ada persoalan. Hamba tak boleh bercakap, dia jawab dengan bahasa isyarat. Kata Ustaz Monodros, untuk menyelesaikan puzzle ni semua, dia jawab dengan bahasa isyarat. Baik, di mana datang bahasa isyarat? Ini penting ni. Hadis education is very important untuk mengenal perbezaan. Di mana datang bahasa isyarat? Bahasa isyarat datang daripada riwayat Abu Hurairah. Ajma' ataupun A'jamiyah. Semua menyebutkan A'jamiyah. Dia tak boleh cakap, dia tak faham bahasa Arab. Dia tak boleh faham bahasa Arab. Satu je yang kata Ajma'. Ajma' ada dua maksud. Tak boleh cakap ataupun tak faham Arab ataupun bisu. Tapi maksud sebenar di sini adalah tak boleh cakap Arab. Sebab riwayat lain semua A'jamiyah kecuali riwayat At-Tahawi sahaja. So At-Tahawi tersilap. Sekali lagi, dia berbeza dengan jamaah. Riwayat ini sahaja yang suggest bahawa hadis ini adalah hadis tentang bahasa isyarat. Tapi ada satu masalah. Masalahnya adalah riwayat ini bertemu pada Abdul Rahman Al-Mas'udi. Tu warna hijau tu. Abdul Rahman Al-Mas'udi saduq yukhti. Peringkat keempat. Okey, dia peringkat keempat. Dia membawakan hadis tentang bahasa isyarat ni. Dan daripada Abdul Rahman Al-Mas'udi ada Aun, dan naik atas ada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud tadi. So, di sini ada Ubaidullah, di sana ada Ubaidullah. Maksudnya apa? Ini dua hadis yang sama. Betul? Kebarangkalian besar ini dua hadis yang sama sebab Ubaidullah menceritakan kedua-dua hadis. Nanti saya akan tunjuk, ada ulama kata dua hadis yang berbeza. Tapi, apabila ada percanggahan ini, sekarang kita ada dua hadis daripada Ubaidullah. Tadi Ubaidullah kata ada 3 soalan. Okey? Ini Ubaidullah daripada Abu Hurairah mengatakan bahawa dengan bahasa isyarat. Mana satu kita nak pegang? So kalau tuan-tuan lihat gambar ini, apabila ada percanggahan daripada Ubaidullah, riwayat Syihab Az-Zuhri daripada Ubaidullah jauh lebih kuat daripada riwayat Abdul Rahman Al-Mas'udi. Balik kepada kes tadi. Syihab Zuhri, tolong jangan tanya. Siapa tanya jangan mengaji hadis. Dia punya level lain cerita. Dibandingkan riwayatnya dengan Abdul Rahman Al-Mas'udi yang berseorangan, Abdul Rahman Al-Mas'udi tertolak. Ini basic ulum hadis. Jadi kalau nak gabungkan riwayat ini, nak gabung juga mungkin dengan bahasa isyarat. Ada satu masalah lagi. Masalahnya dalam riwayat Ubaidullah ada soalan yang ketiga. Atuqinina bil ba'thi ba'dal maut. Apakah kamu beriman ada kebangkitan selepas kematian? Nak buat isyarat macam mana? Macam mana buat isyarat? Ini lebih sahih. Ya, kalau dibandingkan dengan riwayat Abu Hurairah, ini lebih sahih. Saya setuju. Sebab Ibn Syihab Az-Zuhri, bawahnya 3 orang besar. Ma'mar, Malik, Yunus. Ini jauh lebih kuat daripada apa yang diriwayatkan oleh Mas'udi daripada Aun. Seterusnya. Dan di sini, para muhaddisin menyebutkan, antaranya Ibnu Mulaqin menyebutkan di sini, bahawa yang tepat di sini, hamba itu boleh bercakap. Ibnu Mulaqin, guru kepada Ibnu Hajar, dia menyebutkan di sini, idza arafta hadhihi riwayat wa ta'ammaltaha dhahara laka anna syak waqi' fi riwayat musannif a'jamiyah gharib bal riwayat Syafi'i sarihah fi kauniha kanat natiqah. Ini kata Ibnu Mulaqin, guru kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam Talkhisul Habir yang katakan dia ni kharsa adalah riwayat yang lemah. Ada ataupun dia mengatakan dia kharsa tak ada langsung. Artinya, saya bawa perkataan ulama' ni bukan nak kata kita appeal to authority, tak. Tapi if you go through what they went through, you will come to the same conclusion. This is hadis. It is science. Dia bukan boleh minta kau suka hati je, aku rasa macam ni kot. Tak, aku rasa macam ni kot. No. Semua pilihan kita mesti mengikut disiplin. Dan disiplin ini sangat strict di kalangan muhaddisin. Seterusnya, hadis Utbah bin Mas'ud. Baik, hadis Utbah bin Mas'ud ni pula pelik sikit. Sebab yang datang bawakan hamba itu kepada Nabi SAW adalah seorang perempuan. Of course lah, bukan Muawiyah bin Al-Hakam. Betul juga bukan Syarif bin Su'ad Al-Thaqafi. Memang bukan rajul minal ansar sebab dia perempuan. Dalam hadis ini, soalan yang ditanya lebih panjang. Iaitu soalan, man rabbuk, ma dinuk, man ana, tusallina khams, tuqirrina bima ji'tu bihi min indillah. Banyak soalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ma'dan. Di sini ada kecelaruan sikit. Saya rasa kalau nak kata mutarib, ini mungkin boleh kata mutarib. Sebab saya spend months study this hadis. Banyak sangat percanggahan di sini. Ad-Daraqutni bersama dengan Khatib Al-Baghdadi mengatakan Abu Ma'dan ini adalah Abdullah bin Ma'dan.
Tetapi ini berbeza dengan Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani. Mereka mengatakan yang dimasukkan di sini adalah Amir bin Murrah. Ala kulli hal, kalau nak terima hadis ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bawa hamba jumpa Nabi SAW. Seterusnya hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas dengan dua soalan. Atashhadin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi riwayat Ibnu Abbas ini ada kelemahan di sana sini, antaranya Muhammad ibn Abi Layla saduq yukhti, dan riwayat lain Qais ibn Rabi' juga saduq yukhti. Jadi rawi di sini bukan berada di tahap tertinggi seperti rawi pertama tadi, tapi masih lagi thiqat. Jadi penilaian saya, riwayat Ibnu Abbas, riwayat Abu Hurairah ini menceritakan tentang orang yang sama, seorang lelaki di kalangan Ansar yang datang membawakan 3 soalan tadi, tapi bukan dengan bahasa isyarat. Sebab hadis bahasa isyarat itu bercanggah dengan yang lebih kuat diriwayatkan daripada Ubaidullah. Kalau nak terima bahasa isyarat juga, kamu kena terima dia berlaku lebih daripada itu. Lebih banyak kisah yang berlaku di sini. Seterusnya, riwayat bersendirian yang lemah berkaitan hadis al-jariyah. Baik, ini penting untuk kita lihat. Sebab saya nak balik semula tentang apa yang disebutkan oleh Ustaz Nordrus tadi. Takkanlah kalau 6 kali sebut, kita nak kata 6 kali hadis ni berlaku. Kalau 12 kali, 12 kali. Tak, bukan begitu. Disiplin yang sangat strict digunakan oleh muhaddisin bagi menentukan bahawa hadis ini berlaku lebih daripada sekali ataupun dia berlaku sekali dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Bila kita lihat riwayat bersendirian tentang hadis al-jariyah, ada beberapa riwayat. Di antaranya Hatib bin Abi Balta'ah. Riwayat daripada Hatib bin Abi Balta'ah ini dimuatkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Talkhis Al-Habir. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, Hatib bin Abi Balta'ah dia sendiri yang bawa hamba tu jumpa Nabi SAW. Satu lagi orang bawa hamba jumpa Nabi, Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi saya terima tak? Pada saya tidak menerima riwayat ini. Kenapa? Kerana sama macam kes Az-Zahabi tadi. Tak ada siapa yang sebut awal-awal, dia datang kemudian dalam Talkhis Al-Habir. Lambat. Ada 400-500 tahun hadis ni terhilang daripada mana-mana rekod yang sampai kepada kita. Satu, Hatib bin Abi Balta'ah. Walaupun Ibnu Hajar menerima kisah ini, dia menyebutkan barangkali kisah ini bersamaan dengan sebahagian daripada kisah lain tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Umar daripada Al-Harith dalam kitab Al-Baghiyah disebutkan dengan lafaz aina rabbak man ana. Ini diriwayatkan oleh Al-Harith daripada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, seorang lelaki bawa hamba jumpa Nabi. Jadi di sini, siapa lelaki itu? Mungkin lelaki yang sama dengan riwayat-riwayat yang tadi. Lelaki yang tak disebut namanya. Tetapi di sini, saya masih tidak menerima sebab dalam riwayatnya ada Al-Khalil bin Zakaria. Seorang yang matruk. Daif. Color coklat tu artinya matruk. Saya buat color code untuk semua rawi di sini. Jadi disebabkan ada Khalil bin Zakaria, hadis ni adalah hadis yang lemah. Demikian juga ada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tabrani. At-Tabrani meriwayatkan bahawa Ka'ab bin Malik kata, aku bawa hamba jumpa Nabi SAW. Hadis ini imtihannya dengan lafaz man ana dan juga famanillah. Siapakah aku dan juga siapakah Allah. Jadi riwayat Ka'ab bin Malik ini juga riwayat yang lemah sebab bersendirinya Abdullah bin Shabib, seorang rawi yang juga matruk, meriwayatkan hadis ini secara bersendiri. Jadi bila kita melihat rantaian periwayatan hadis al-jariyah dengan lafaz-lafaz yang berbeza, kita tak boleh lari melainkan kena mengatakan peristiwa ini confirm berlaku lebih daripada sekali. Syarid bukan Muawiyah. Syarid kata, aku bawa hamba ni pergi jumpa Nabi sebab mak aku suruh. Muawiyah kata, aku tampak hamba ni, aku bawa pergi jumpa Nabi, nak tanya boleh merdekakan ke tidak. Dan banyak riwayat-riwayat lain juga. Ibnu Abbas, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar di sini yang lemah, mengatakan bahawa ada seorang lelaki Ansar. Syarid bukan, Muawiyah pun bukan. Jadi saya fikir, kalau nak settlekan puzzle ini dengan kata sekali je berlaku, semua masuk dalam satu bakul, ini adalah kesimpulan yang langsung tidak bertepatan dengan ulumul hadis. Ada ulama yang pilih atau tidak? Mungkin ada. Kita akan bahaskan dalam sesi seterusnya, tapi kesimpulan ini tak boleh diterima. Seterusnya, bolehkah banyak kali orang nak bawa jumpa Nabi SAW, turut imtihan? Ini biasa. Biasa berlaku. Sebab memerdekakan hamba dituntut.
memerdekakan hamba Muslim dituntut. Apabila dituntut, pastinya ada banyak occasion yang para sahabat akan bawa hamba jumpa Nabi SAW. Pergi jumpa Nabi bukan untuk nak masuk Islam, tapi untuk test dah Islam ke belum. Jadi orang tanya, kenapa Nabi tak tanya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tujuan imtihan itu bukan nak suruh dia masuk Islam, tapi nak test sama ada dia dah Islam ataupun belum. Dan ini kenapa para sahabat tak tanya hamba mereka sendiri? Untuk mengetahui taraf paling minimum orang tu Islam atau tidak, mereka tanya kepada Nabi. Macam mana kami nak pastikan hamba yang biasa ni Islam atau tidak? Dan Nabi tanya Allah. Terima kasih banyak teman-teman. Okey, alhamdulillah kita digegarkan dengan ilmu hadis yang begitu mendalam. Alhamdulillah. Jadi memberikan sedikit masa untuk kita akan berehat 5 minit untuk mendengar pembentangan daripada Ustaz Nur terus.